Oke guys, so assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Bang Kopa Gadget. So dalam video kali ini banyak yang tanya saya sebelum ni, di video-video sebelum ni, bagaimana caranya kita binding account bank di aplikasi iShare Funds. So hari ini saya akan kongsikan kepada kamu, lebih-lebih lagi kepada user-user baru yang tidak tahu cara untuk membinding account bank kamu di aplikasi iShare Funds ini. So saya akan tunjukkan di video ini dengan lebih mudah lah. So elakkan daripada berlakunya tersalah ejaan, tersalah perkataan, tersalah nama bank. Sebab in case berlakunya kesalahan-kesalahan ini, untuk kita membuat pertukaran tu sangat sukar, kerana kita hanya perlu direct contact customer service untuk membuat pertukaran detail di aplikasi iShare Funds inilah. So saya akan tunjukkan bagaimana caranya binding account bank kepada user-user baru. Kamu boleh praktikkan cara saya inilah. So kamu boleh try cara saya ini di aplikasi kamu nanti. Kamu boleh kongsikan juga kepada kamu punya downline bagaimana caranya untuk binding account bank di aplikasi iShare Funds. So tanpa membuang masa, kita hanya perlu masuk ke dalam aplikasi iShare Funds, dan yang paling penting di bawah sini kita perlu lihat di bahagian account binding. So banyak yang keliru, mereka akan pergi ke bahagian personal information. Menurut kamu, untuk binding account bank ini kita hanya perlu pergi ke bahagian account binding, dan dalam ni kita perlu mengisi ke semua detail-detail yang ditunjukkan, daripada full name, daripada nickname, sehinggalah account bank di bawah sini. So di sini dia ada beritahu kita bahawa kita boleh menggunakan WeChat ID, Facebook account ataupun passport ID di atas ni. So apa caranya? Kita hanya perlu screenshot ataupun menangkap gambar daripada salah satu daripada ni lah. Tapi saya recommend kepada kamu untuk menggunakan FB account. So kita hanya perlu screenshot. Di mana mau screenshot? Kita masuk ke dalam Facebook kita. Okey, kemudian di sini kita hanya perlu di bahagian profile kita. Kita hanya perlu tangkap gambar di bahagian profile kita. So caranya kita hanya screenshot full begini. Alright, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi iShare Funds kita. Kemudian klik di bahagian sini. Kita pilih bahagian files dan kita akan masukkan sahaja kita punya screenshot tadi. Dan please enter your full name. Full name ni kebiasaannya orang keliru. Sebab full name ni kebiasaannya orang akan isi nama dalam IC, sebab di sini dia tunjukkan passport ID kan. Tapi sebaiknya full name di sini kamu isi nama macam dalam nama account bank kamu. So sebagai contoh di sini saya akan isikan nama sama seperti di account bank saya sebagai contoh. So di sini saya akan isi nama seperti dalam account bank saya. Kalau ada bin atau binti, letakkanlah di belakangnya full seperti account bank anda. Ini bagi mengelakkan masalah ketika anda ingin withdraw ataupun membuat recharge top up lah di aplikasi ini. So masukkan juga di sini sama seperti di atas. So kedua-dua ni adalah sama. Dan nickname ni pula ini terpulang kepada kamu. Isi sama ada mau letak kamu punya nama panggilan, mau letak bosku, mau letak bos. Di sini kamu boleh letak bebas. So di sini saya akan contoh letak bosku. Okey, so di bawah sini pula di atas ni sudah selesai lah. Okey, di atas ni sudah selesai. Gambar Facebook sudah ada, nama seperti dalam account bank sudah ada, dan nama panggilan sudah ada. So nama panggilan ni sebenarnya dia akan ganti kita punya nombor telefon di profile nanti kepada nama panggilan yang kita tetapkan di sini. Okey, so di bawah ni pula kita hanya perlu lebih teliti lah ketika mengisi, kerana di bawah ni merupakan data-data bank. Kita perlu baca di merah ni, dia ada beritahu kena isi dengan betul lah untuk mengelakkan sebarang error ketika kita buat withdraw ataupun recharge. Okey, so kita kena isikan nama kita seperti nama pada account bank. Kalau huruf besar lah yang kita perlu isi. Kalau kalau huruf kecil lah kita yang perlu isi. Okey, so di bawah ni pula kita hanya perlu masukkan nombor bank kita. Sebagai contoh di sini saya akan masukkan 7620001414 ni sebagai contoh sahaja. Okey, kemudian kita pilih bank yang bersesuaian dengan kita punya nombor kad bank. So di sini kita hanya perlu pilih ikut kita punya bank lah. Kalau kita masukkan nama bank tu nama my bank, kita pilih my bank. So di sini banyak pilihan-pilihan bank. So di sini akan pilih CIMB Bank. Okey, kemudian kalau sudah seperti ini kita hanya perlu klik submit. Okey, setelah klik submit nanti akan muncullah pemberitahuan verifikasi di mana kita punya account tu sudah dalam proses untuk di binding. So setelah proses binding berjaya, kita akan mendapat notification di inbox bahagian atas ni yang diberitahu bahawa kita punya account binding telah pun berjaya. Kemudian kita akan dapat RM5 percuma secara percuma daripada iShare Funds. RM5 tu menunjukkan kita sudah binding account bank kita. Okey, so saya harap saya punya tutorial kali ini bergunalah untuk kepada pemula-pemula yang baru join iShare Funds ini, dan kepada upline semua yang masih lagi bingung mencari cara-cara untuk menjelaskan hal ini kepada downline kamu, kepada orang bawah kamu bolehkan guna
kamu boleh gunakan video-video saya yang saya tunjukkan tutorial ini. So sebarang tutorial lagi yang ingin Anda tahu, boleh komen di bawah. Saya akan tunjukkan dalam bentuk video, sebab kalau saya balas satu persatu terlalu banyak pertanyaan yang saya perlu jawab lah. Oke, so saya harap bermanfaat dalam video kali ini. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like kalau kamu suka video ini. Kalau bermanfaat bagi kamu, jangan lupa subscribe dan like.